One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama saya tidak membuat video menggunakan drone. Maklum, cuaca sebulan lebih ini memang sangat panas dan saya pun cuba elak untuk membuat video di outdoor ya. Tapi macam dah lama tak guna drone, tak apalah, pagi ini saya cuba membuat video sambil menggunakan drone. Dan bagi para penonton yang mungkin pertama kali menonton video ini dan tertanya-tanya kenapa pula kira 1, 2, 3. Alright, sebabnya pengkiraan itu ialah untuk synchronize antara video dan audio. Drone hanya membuat rakaman video sahaja tanpa audio. Sementara mikrofon saya ini membuat rakaman audio. Dan dia ada built-in memory di mana audio tu tersimpan dalam. Kemudian bila saya edit video, saya akan masukkan video dan audio sama-sama. Dan saya kena synchronize lah supaya dia jadi sama kan antara gerak bibir dan juga audio. Maka saya gunakan 1, 2, 3 itu untuk sebagai petanda untuk synchronize antara video dan juga audio. Baik, dalam peluang ini saya ingin membuat react kepada sebuah video yang telah pun di-forwardkan kepada saya di mana Ustaz Nik Bakri berbicara tentang zikir khusus dan zikir umum ataupun zikir umum dan zikir khusus ya. Ayo kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan dan react. Zikir ni dia ada zikir umum, zikir khusus. Yang dibicara dalam bab mengenal Allah kena ada zikir khusus. Zikir umum tadi imam kita baca zikir. Lepas solat ada zikir. Zikir umum. Baca Quran zikir. Solat tu sendiri tadi pun zikir. Aqimis salata li zikri. Hendaklah kau dirikan solat kata Allah. Tujuan apa solat itu? Li zikri. Supaya kamu berzikir kepadaku. Maka solat tu pun zikir. Kita baca Quran zikir. Apa lagi? Tuan-tuan datang berjalan kaki tadi, naik motosikal, naik kereta daripada rumah sampai ke masjid ni. Sebab sepanjang perjalanan tadi, nak ke mana? Nak ke rumah Allah. Nak buat apa? Nak beribadah pada Allah. Itu juga zikir. Nah, ya, tapi itu zikir umum. Yang kita nak di sini ialah zikir khusus. Zikir yang tuan-tuan kena terima ijazah khusus dengan guru-guru yang disebut murabbi mursyid. Nah, itu kena ada. Doalah tuan-tuan supaya Allah Ta'ala datangkan kepada tuan-tuan para murabbi mursyid. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Para penonton yang dirahmati Allah, zikir adalah satu amalan yang mudah tetapi penting. Namun disebabkan kemudahannya, banyak orang agama telah menyalahgunakan zikir tersebut. Sampai-sampai kita lupa tujuan asal untuk berzikir. Zikir itu ialah kita mengingati Allah, maka kita sebagai hamba tidak akan tahu apakah lafaz-lafaz, apakah cara-cara yang Allah mahu dirinya diingati, melainkan dengan petunjuk wahyu. Dan of course, kita tidak mendapat wahyu, maka wahyu itu adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sampaikan ataupun wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kalau kita rujuk dalam Al-Quran, memang terdapat banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh kita berzikir. Cuma beza ahli sunnah dengan ahli yang lain-lain selain sunnah ialah kita tunggu tengok apakah tunjuk ajar sunnah tentang cara berzikir dan lafaz berzikir. Kita tak buat sendiri-sendiri. Berbeza dengan yang selain daripada ahli sunnah, meskipun lisan mereka selalu sebut kami ni ahli sunnah, kami ni ahli sunnah, tetapi mereka ni suka membuat zikir-zikir sendiri. Tang mana yang ahli sunnah tu kita tak tahu. Okey? Jadi sekali lagi saya tegaskan, beza ahli sunnah wal jamaah dengan aliran lain-lain ialah ahli sunnah wal jamaah ialah kita tunggu apakah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimanakah zikir yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu dirinya dizikirkan. It is not that ianya bukanlah kita semudah-mudahnya membaca ni ayat Quran suruh kita banyak berzikir kepada Allah, maka suka hati boleh buat zikir sendiri-sendiri, tetapi kita tunggu apakah penjelasan, apakah tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz zikir tersebut ya. Baik. Kemudian zikir-zikir itu tak ada umum, tak ada khusus. Ianya adalah apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir yang ustaz sebut tadi tu, yang selepas solat, yang solat itu sendiri, membaca Al-Quran, ya, itu semua zikir yang memang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang itulah yang kita amalkan. Cuma yang naik kereta memandu ke masjid, yang itu bukan zikir. Kecuali jika orang itu berzikir sambil memandu. Okey? Memandu pergi masjid, naik motor ke, naik basikal ke, memang dapat pahala sebab akan pergi melakukan sesuatu ibadah. Namun berkata itu adalah zikir,
maka ia tidak tepat. Alright, melainkan seseorang tu berzikir, katakan dia keluar rumah, dia baca zikir keluar rumah. Dia masuk kereta, dia membaca zikir naiki kenderaan. Sambil memandu, dia berzikir. Sampai ke tempat, ke masjid, dia sebut Alhamdulillah. Okay? Dan sebagainya, itulah baru disebut sebagai zikir. Ada pun zikir khusus yang kononnya memerlukan ijazah daripada sekian mursyid, sekian murabi. Tidak ada ya, mursyid kita, murabi kita, guru kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita belajar. Memang kita tak jumpa direct dengan baginda, maka kita belajar dengan ustaz-ustaz, ulama-ulama yang memang pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang dirahmati Allah, jangan dengan mudahnya berkata semua ulama, semua ustaz adalah pewaris ulama, adalah pewaris Nabi. Tidak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ulama, pewaris Nabi ialah mereka yang meneruskan warisan tersebut. Ada pun yang membuat zikir-zikir sendiri. Kemudian ada ijazahnya sendiri. Kemudian ada lafaznya sendiri. Itu bukanlah ulama pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka abaikan. Sebab bagi sebagian orang, dia akan rasa hebat. Wah, ada ijazah ni. Wah, guru mursyid ni. Wah, this is something different. Ada wow factor di situ. Sebab kalau cerita yang Rasulullah ajar, sebagai orang, saya tak faham. Kalau yang Rasulullah ajar, dia anggap biasa-biasa saja. Macam, tapi kalau diberi ijazah oleh guru, oleh mursyid, oleh murabi, dia high level. Kalau yang Rasulullah ajar, dia biasa-biasa saja. Kalau ustaz-ustazah dia ajar, tinggi sikit. Tapi kalau ada mursyid, murabi, lagi tinggi. Padahal yang paling tinggi ialah apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak payah ijazah-ijazah apa semua tu ya. Kita belajar daripada guru-guru yang mengajar. Kalau tak pun tak apa. Sekarang ni sudah ada banyak rujukan yang mengajar zikir-zikir yang diajar dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kitab Hisnul Muslim, maka boleh saja merujuk kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan tertipu. Jangan terperdaya dengan kononnya zikir umum, zikir khusus, ijazah, guru, mursyid, murabi. Nah. Tadi nampak banyak tong sampah, hilang pula. Kalau tu dia masuk dalam tu je. Zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pegang, kita sanjung, kita amalkan, kita sebar-sebarkan. No rubbish, zikir umum lah, zikir khusus lah, ijazah. No. Yang diajar oleh Rasulullah, itulah zikir yang terbaik. Itulah lafaz-lafaz zikir yang Allah mahu dirinya dizikirkan, yang Allah mahu dirinya diingati. Oleh itu para penonton yang dirahmati Allah, jangan tertipu dengan perkara-perkara seperti ini. Baiklah, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.